أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق نور، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفقين، يا مؤيد يا ممجد،
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang barakah ini, muslimin muslimat, kita telah memulakan dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia adalah satu pembukaan langkah pembukaan yang terbaik pada hari ini, menjadikan hari kita produktif, hari yang penuh semangat, hari yang kita melakukan perubahan, hari yang kita tidak menangguhkan apa-apa kewajipan, apa-apa pekerjaan, apa-apa tanggungjawab. Cuba lakukan sebanyak mungkin kewajipan dan tanggungjawab pada hari ini. Subhanallah, kerana daripada selawat yang kita sama-sama bacakan tadi, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebagaimana sabda Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya. Membawa maksud Allah akan memberikan rahmat kepadanya, kepada kita yang berselawat sebanyak 10 kali. Satu kali dibalas dengan 10 kali selawat daripada Allah yang membawa maksud rahmat Allah kepada kita. Hadis itu disambung lagi, kan, akan digugurkan dosa dan dinaikkan darjat. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, rahmat ni maksud dia umum. Bagi orang yang sakit, mudah-mudahan dengan selawat itu mendatangkan rahmat Allah dalam bentuk penyembuhan. Bagi orang yang sedang sempit, Allah berikan kelapangan. Bagi orang yang sedang susah, Allah bagikan kemudahan. Bagi yang sedang berduka cita, Allah berikan kebahagiaan. Subhanallah. Sebab itu, jika kita nak khususkan selawat ini, fadilatnya apa, selawat ni untuk apa dan sebagainya, muslimin muslimat, maka jawapannya ia sangatlah umum, berdasarkan apa yang kita perlu, apa yang kita hadapi pada saat-saat tersebut. Masya Allah. Kerana itu ya, bila dalam keadaan sukar, kita buat
beberapa zikir dalam keadaan susah, sukar dan sebagainya. Yang paling utama zikirnya antaranya adalah istighfar. Boleh jadi kesusahan dan apa yang kita hadapi saat itu asbab dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa dengan Allah, dosa dengan makhluk. Al-Khaliq Allah, Al-Makhluk iaitu selain daripada Allah itu makhluk. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Kadang-kadang kita ingat dosa dengan manusia, rupanya dosa dengan binatang. Kan? Kadang-kadang kita ingat dosa dengan dengan kawan-kawan, tetapi rupanya dosa kita dengan adik-beradik. Masya Allah, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita rasa adik-beradik tak perlu sangat jaga hati. Kita lebih jaga hati kawan-kawan, lebih jaga hati kawan Facebook yang tak pernah jumpa. Tapi lupa bahawasanya ahli keluarga tu ada tanggungjawab besar untuk kita jaga dan untuk kita tunaikan tanggungjawab. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, muslimin muslimat. Jadi istighfar tu kelebihannya begitu banyak. Istighfar ni hubungan kita dengan Allah akan dipulihkan melalui istighfar. Kita pulihkan hubungan dengan Allah melalui istighfar. Ya, melalui zikir la ilaha illallah. Banyakkan zikir la ilaha illallah. Kalau saya terus sambah lah. Kalau dah keadaan susah, sukar tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Kemudian banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istighfar, la ilaha illallah, zikir-zikir yang lain memulihkan hubungan kita dengan Allah. Manakala selawat pula merapatkan dan memulihkan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, seperti biasa marilah kita mulakan kuliah Riyadhus Salihin kita dengan bacaan Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Kahfi ayat awal dan akhir, 10 ayat awal dan akhir. Kemudian kita sama-sama membacakan Asma'ul Husna. InsyaAllah. Allahu Akbar. Okey, boleh ya sahabat-sahabat, kita sama-sama share perkongsian ni. FB pada minggu ni kita perhatikan sebenarnya robot FB ni dia kerja macam-macam lah cara dia bekerja ya. Untuk program-program agama seumpama ini, untuk macam-macam lah muslimin muslimat ya. Menjadi cabaran juga untuk kerja dakwah akhir-akhir ni apabila masing-masing ramai juga yang komen apa semua dah tak nampak status page FB dah nampak walaupun follower. IG tak dapat notification, FB pun tak dapat notification. Jadi kita pun baru mula masuk dengan TikTok ni kan. Dia normal. Sebab apa? Mereka ni FB ni memang dia nak sangat kita guna FB ads tu. Kita bayar untuk naikkan engagement. Tapi alhamdulillah kami masih lagi bertahan memang tak guna FB ad. Sebab once kita guna je FB ad, tuan-puan sekalian, jika kita guna je FB ad untuk menaikkan engagement, view dan sebagainya, yang organik ni, yang kita panggil organik ni, kita tak guna apa-apa bayaran FB, yang organik ni akan turun sangat rendah, makin rendah. Sebab dia nak kita bergantung. Jadi dia nak kami ni, kita ni bayar pada dia, bayar. Sebab itu kita nampak ada di kalangan pendakwah yang terpaksa, saya kira, untuk demi dakwah, untuk kelangsungan, habis kuliah apa dan sebagainya, buat FB ad untuk naikkan. Subhanallah, muslimin muslimat, macam-macam cara dan kaedah lah. Jadi kami ni masih lagi bertahan. Jadi sebab itu dengan sahabat tekan butang share tu sebenarnya sangatlah membantu. Tinggalkan komen, lepas tu anda tulis nota dan sebagainya, dia sebenarnya membantu menaikkan engagement lah. Jadi kita ni insya-Allah at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di atas jalan kebaikan dan jalan takwa. Kita sama-sama lah ya membantu. Jadi mudah-mudahan kita bolehlah melawan halangan-halangan dalam jalan dakwah di media sosial ni. Halangannya kalau nak disenaikan sangat banyak. Salah satunya yang disebutkan ni lah. Jadi terima kasih sahabat-sahabat yang faham, yang selalu bersama-sama. Walaupun usaha yang kalian lakukan, saya tak tahu, tim tak tahu.
Tapi Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah merakam. Usaha masing-masing, balasan masing-masing, ganjaran masing-masing. Sebab itu bila kita buat usaha dakwah, semua peranan tak sama. Kan, peranan penyampai, peranan yang berada di belakang tabir, peranan yang hadir, peranan yang komen, peranan yang bagi star. Masya Allah, keuangan yang anda bagi melalui star tu sangat membantu juga kerja dakwah. Lepas tu keuangan yang masuk melalui TikTok, anda bagi macam-macam, ya macam Berokhai ni ya, Senrose, Dekna, Zarina. Kami baru tahu sebenarnya TikTok boleh jana income, sebab tu kami buat TikTok. Dan IG, minta maaf, yang IG mungkin anda kena tengok melalui FB dah lepas ni. Bukan kami tak nak raikan IG akan diupload selepas habis ceramah. Sebab IG tak ada monetize dan IG ni. Jadi kita susah juga bila kami nak buat 3 live serentak. Jadi hasil perbincangan buat masa ni kita buat FB dan juga TikTok. Sebab dua ni memang kita boleh jana pendapatan. Hasil daripada pendapatan kita jana melalui FB dan juga IG, TikTok ni, subhanallah, ia kira infak dan sumbangan tuan-puan sekalian. Yang itulah yang menampung kos operasi, yang kami bayar sewa, yang kami bagi gaji kepada staf-staf yang buat kerja dakwah, yang buat kerja amal, yang buat kerja NGO sepenuh masa dan sebagainya tu. Jadi alhamdulillah secara tak langsung anda sebenarnya satu kapal dan bersama-sama dalam perjuangan ini. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul Azim. Seterusnya kita bacakan Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzilul sami'ul basir al-hakamul adl اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya mulakan lagi sekali dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atas kalian, rahmat Allah dan berkat Allah. Mudah-mudahan kita yang berada di taman syurga Allah yang sempurna ini, iaitu majlis ilmu, Allah akan mengumpulkan kita semula di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, oh Masya Allah, Fatimah dah bangun. Ustaz, nantikan. Ya.
Okey, ya, sekejap. Apa ni? Apa ni? Boleh tak readykan letak dalam baku ke apa ke? Okey. Ni Fatimah, Umi tengah ni. Fatimah baru bangun tidur. Fatimah. Rambut pun ni subhanallah. Kami kan pagi-pagi memang buat live di rumah. Subhanallah, ini studio di rumah, masya-Allah. Jadi sebelah je bilik. Ni baru bangun tidur lah ni. Fatimah umur 2 tahun lebih, ini yang nombor 7. Masya-Allah. Fatimah. Bye. Okey. Dah pergi dekat Abi. Okey. Masya-Allah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Mungkin ada yang baru daripada IG berpindah ke FB. Minta maaf ya sahabat-sahabat di IG. Kita melihat beberapa pertimbangan. Kita bukan nak abaikan IG, tapi kita harap yang di IG boleh pindah ke FB ataupun boleh pindah ke TikTok, sebab ia agak kesukaran bila kita nak handle 3 kamera pada waktu yang sama. Kedua, sahabat-sahabat, saya di rumah ni bila live, tim tak ada, tim hanya backup di pejabat. Kalau saya live di pejabat, tim akan handle. Jadi bila di rumah ni, encik suami yang bantu setting, setup, handle di belakang tabir. Di waktu yang sama dia agak sibuk juga. Dia bukan selalu depan saya. Dia ada uruskan anak. Dia kalau yang sekolah tu kan ada start online, ada yang uruskan ke sekolah dan sebagainya. Jadi Masya Allah, bila nak pindah ke whiteboard, bila 3 kamera dia agak susah sikit. Okey, nak share dengan tuan-puan sekalian. Ni saja, sebenarnya dah berapa hari dah kata bila lah anak-anak tanya bila Umi nak share perkembangan kucing hari tu. Ustaz boleh tundukkan sikit. Tuan-puan sekalian, anak-anak kucing ingat tak? Ni sebagai refreshment sajalah. Ya, Hana. Cuba lihat. Subhanallah. Semua sebut Subhanallah. Tuan-puan sekalian ingat tak? Saya ada buat live Ustazah Asmat dan cucu-cucunya. Ingat tak masa tu kucing ni kecil sangat dan tak ada bulu lagi. Mata pun tak buka. Cuba nak share 4 ekor ni, anak kucing ni. Masya Allah. Boleh nampak tak? Ini sebab ambil je bakul ni. Dalam tempoh usia kucing ni lebih kurang dalam 2 bulan ataupun tak sampai 2 bulan lebih kurang kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini kan, ini macam bapak dia yang Momo tu. Betul-betul macam bapak dia, bulu apa semua. Okey, jadi kita ni kan bila macam ni kita sebut apa, tengok indahnya ciptaan Allah ini. Apa ni, ini macam bapak dia Momo. Ini betul-betul macam ibu dia Mimi. Kalau nak tengok ibu dengan bapak dia, memang besar lah ibu dengan bapak dia, tapi kita tak tunjuk sekarang. Ini ibu dia, ini bapa dia. Ni dia cari ibu dan bapa dia lah ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, ini kita boleh tengok ciptaan Allah ni, subhanallah. Kan, badan dia putih, bahagian kepala ada 2 hitam, cantik kan? Comel sangat, 2 kepala hitam, lepas tu ekor dia hitam. Allahu Akbar. Lepas tu ada bahagian kaki sikit. Lepas tu bahagian belakang badan dia ada sikit hitam. Allahu Akbar. Lepas tu ini yang dia macam ni tau. Kami tengok, Allahu Akbar. Ini adalah klon ikut bapak ni. Ini betul bapak dia macam ni lah, bulu ada dalam tengah badan. Ini pun bapak. Tapi 2 ni pula ikut mak. Yang ni betul-betul ikut mak. Badan-badan bercampur dengan kelabu ni. Tengok muka yang comel. Subhanallah. Yang ini pula sama dengan yang ikut bapak tadi. 2 kelabu dekat kepala, badan putih, ekor kelabu. Tuan-puan perasan tak? Yang ni sama 2 ni. Yang ni sama 2 ni. Okey, 2 ni. Ekor, badan putih. Allahu Akbar, Masya Allah. Nampak tak? Alah, subhanallah, Allah Akbar. Ya. Kamu nak jumpa mak kamu balik ya? Yang ni pula sama 2 ni. Sabar. Okey. Comel sangat. Masya Allah. Kita sebut apa? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah.
Muslimin muslimat, apa ni? Kucing 4, 5, 6, 7. Ada 7 ekor lah kucing. Kalau anak dah ada berapa Ustaz? 30 dah. Siapa dengan baby-baby? 2 lebih kurang. Okey. Jadi ini sebagai menunaikan hajat. Ada yang hari tu Ustaz nak tengok bulu-bulu tu jadi besar macam mana dah. Lepas tu anak-anak pun excited, kata Umi. Tuan-puan sekalian, ini sebenarnya memang terapi. Ya. Oh, garang yang ni ya. Oh, yang ni banyak suara ya. Tengok yang ni. Ya. Cari dia tadi, takut dia cari ibu dia. Ya. Yang paling comel ni. Okey, Encik Suami, terima kasih. Allahu Akbar, Masya Allah. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, tak apa. Sebenarnya dengan kita menjaga dan memelihara binatang ni, ia akan menambahkan sifat ihsan. Lepas tu latihan kepada anak-anak. Saya kongsi sikit lah ya. Adalah sahabat kami yang datang ke rumah yang bermalam. Lepas tu bila dia tanya, bukan anak-anak kami bukan anak-anak yang terbaik. Kami berusaha saja mendidik anak-anak dengan cara yang terbaik. Tapi ujian, masalah tetap ada. Cuma bila ditanya macam mana cara Ustazah didik anak-anak, Allahu Akbar, tak layak sebenarnya nak berkongsi bagaimana cara didik anak-anak. Tapi yang kami buat adalah aktiviti memang banyak dilakukan secara bersama. Sama ada aktiviti mengemas, semua anak akan terlibat. Aktiviti uruskan baju, semua anak terlibat. Aktiviti masak, bahkan minat dan aktiviti anak kami juga sertai. Maksudnya apa yang anak main, apa yang anak ni kita sertai. Alhamdulillah anak kami tidak, maksud daripada kecil sampai sekarang ada yang umur 16 tahun kan, Atikah. Anak-anak ni memang tak main game. Maksudnya rasanya tak pernah dia orang ni diberi peluang main game, kecuali mereka akan main game bila tumpang balik kampung, yang sepupu-sepupu ataupun ada kawan dia main game, jadi dia orang tengok dan ni. Tetapi untuk mereka main game itu tak pernah dibenarkan. Walaupun umur 16, tapi kami memang tak benarkan lagi masing-masing ada akaun. Telefon memang tak ada. Dia orang tidak ada telefon dan tidak ada akaun media sosial. Atikah tu walaupun dah besar, kawan-kawan dah ada IG, kawan-kawan dah ada TikTok, tapi memang tetap kami tak benarkan lah. Anak-anak memang tak ada duduk asrama, semua di rumah. 5 orang yang bersekolah semua di rumah. Tapi pengisian mereka, aktiviti mereka adalah menjaga beberapa binatang. Kucing mereka kena jaga, bertanggungjawab, kebersihan, najis dan tidak boleh mengganggu jiran. Lepas tu arnab, kemudian hamster, lepas tu ada ikan. Jadi masing-masing ada binatang yang perlu dipertanggungjawabkan. Lepas tu masing-masing ada pokok sendiri. Itu bagi saya penting. Kadang-kadang kami bawa anak-anak pergi nursery, pilih pokok sendiri. Dan mereka bertanggungjawab dan mereka akan sayang pokok tu. Mereka akan pastikan pokok tu disiram dan juga diletak baja. Jadi alhamdulillah, yang lain tu aktiviti macam tu lah kan. Ada yang dia suka main main catur kan, chess, macam-macam lah ya. Jadi tidaklah kehidupan tu jadi boring dan sebagainya. Yang lain tu main-main macam zaman dulu lah kan, main hide and seek lah, apalah semua. Kerana kecerdasan akal fikiran sebenarnya kanak-kanak sampai remaja pun sangat penting dari segi hand skill. Kita panggil apa Ustaz? Maksudnya ialah hands on, betul. Maksudnya soft skill kan, apa semua tu. Jadi tuan-puan sekalian, ini yang sebenarnya menjadi satu bentuk pembulian tanpa sedar. Ibu bapa tak ada anak-anak. Bila ibu bapa sogokkan anak daripada kecil dengan game, dengan ngadap TV, dengan main telefon, sebab bagi ibu bapa ia sangat memudahkan sebab anak tu akan leka dan duduk diam. Tapi bila anak tidak diberikan gadget, ibu bapa memang kena effort kuat sikit, effort banyak sikit untuk memenuhi keperluan fitrah mereka. Anak-anak ni memang perlukan buat sesuatu untuk mengisi masa dia. Jadi di situlah peranan kita ibu bapa, walaupun sibuk macam mana kan. Kucing ni
dia pun ada rutin dia. Dia ada pun ada vaksin dia, ada check up dia, ada sakit dia bawa pergi klinik, semua tu memerlukan masa lah, komitmen. Sama juga anak, sama juga dengan ikan, proses bersih kolam supaya ikan tu selalu ni. Tapi saya merasakan semua yang kita buat, semua yang kita buat ni adalah proses mendidik disiplin, mendidik karakter anak-anak, diri kita sendiri, membentuk sifat ihsan dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, saya share ni antara tujuannya kan, kepada sesiapa yang rasa hidupnya sunyi kan, saya pernah jumpa satu pasangan, sampai saya namakan je pasangan kucing. Subhanallah, suami ni datang dengan isteri kan di galeri. Lepas tu saya tengok isteri dia senyum je. Dan pasangan ni tuan-puan sekalian banyak sangat support kerja dakwah kami. Selalu datang, kejap bawa barang tu, kejap bawa barang ni. Lepas tu satu hari ada peluang saya bercakap lama kan, sebab saya tengok mereka datang tak ada anak. Lepas tu tanya berapa lama kahwin, dah lama juga kahwin. Lepas tu suami kata, Ustazah, isteri saya sebenarnya sakit. Walaupun nampak zahir dia sehat, nampak dia macam kuat, tapi dia sakit. Sakit yang mana doktor tidak benarkan dia mengandung. Dia berisiko kalau dia mengandung. Dan saya redha Ustazah, saya redha. Lepas tu isteri ni pun senyum je. Dia kata, Ustazah, Alhamdulillah, walaupun kami tak ada anak kandung, tapi kami ada ramai anak kucing. Kami pelihara kucing, gini. Bila dia cakap pasal kucing, muka dia terus berseri-seri. Suami dia pun, ya Ustazah, Alhamdulillah, kami boleh tumpahkan kasih sayang kami kepada kucing. Dia pun ceritalah kan, projek macam mana pelihara kucing, ambil kucing-kucing jalanan. Akhirnya saya tak ingat nama pasangan ni, saya panggil dia pasangan kucing. Tapi kalau saya sebut pasangan kucing ni, sebab adalah dia bagi saya hadiah kan, dia tulis pasangan kucing. Saya terbayang wajah suami dan isteri ni kan. Dia datang hantar biasa barang keperluan live, barang yang saya sebut dalam live tu, kejap lagi sampailah. Lepas tu suami ni kan, dia kata, Alhamdulillah, hidup saya sempurna Ustazah, saya tak rasa kekurangan pun, tak ada anak. Isteri ni pun sama, Alhamdulillah Ustazah. Cuma kita manusia ni perlu cari siapa, kita memang perlu disayang dan perlu memberikan kasih sayang. Jadi kami jadikan kucing itulah tempat kami melepaskan kasih sayang. Macam manusia juga kan, kena uruskan najisnya, makan minumnya, beri kasih sayangnya, lepas tu ada hubungannya, dan kena bersedia menghadapi kehilangan, sebab kucing ni umurnya lebih pendek kan berbanding kita. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Masya Allah, saya kadang-kadang bila ada orang luah perasaan sunyi, luah perasaan sedih, hidup kemurungan, saya juga kadang-kadang tu bagi cadangan, peliharalah kucing kan, pelihara kucing. Kalau cubalah, saya tak tahan bau tahi dia Ustazah, saya gelilah nak uruskan najis dia, nak kutip, sebab kita guna pasir, kita tak biarkan kucing kita berkeliaran kan. Kucing kami ni memang tak keluar daripada pagar rumah, memang tak keluar. Najis dia orang akan buang di tempat dia. Jadi nak ambil semua tu tuan-tuan sekalian, mendidik dan melatih diri dari buat kerja-kerja yang kotor, buat kerja yang jijik, sebenarnya ia melatih sifat tawaduk kita. Subhanallah, muslimin-muslimat, kita harap apa ya, kita berbakti pada binatang ni satu amalan yang sangat menjaga hati. Sebab apa? Kita bila bagi makan kucing, mandikan kucing kan, anak-anak ni, ia adalah satu perbuatan yang insya-Allah selamat daripada perasaan riak, ujub, takabur. Sebab apa? Kita nak riak apa dengan kucing? Adakah kita rasa kucing ni kucing tak ada media sosial nak heboh-heboh kita buat baik pada dia, kita bagi makan dia. Kucing, ya, faham tak? Kita kehidupan kucing. Jadi kita buat baik pada kucing ni, Masya Allah, adalah satu perbuatan yang amalan insya Allah yang terpelihara berbanding kita buat baik pada manusia. Sebab kita buat baik pada kucing pun, kita tak harapkan balasan apa-apa daripada kucing kan. Kita balasan apa daripada kucing? Tak, kita memberi ikhlas. Subhanallah. Tapi boleh jadi kita akan diuji bila kita buat baik pada manusia, kita rasa macam nak dibalas. Kita rasa sedih kalau dia tidak hargai. Kita rasa sedih dan kecewa kalau dia khianati. Subhanallah, maksud buat baik pada manusia, ujiannya tu lebih besar lah. Tapi buat baik pada binatang, buat baik pada tumbuhan, buat baik pada anak, buat baik pada ikan, contoh kan, duduk bagi makan ikan, bersihkan kolam ikan, bagi ikan tu selesa.
Dan kita harapkan binatang-binatang dan tumbuhan ini mendoakan kita. Mendoakan kita. Jadi kalau kat rumah kita ada binatang kita pelihara, insya-Allah rumah itu membawa rahmat. Kerana doa binatang ini insya-Allah tidak ada hijab. Sebab binatang tu tidak ada tanggungan dosa, tapi mereka itu juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka insya-Allah mendoakan kita dan jadi saksi di mahsyar kelak bahawasanya kita ni buat baik kepada mereka. Bahawasanya kita ini menjadi asbab rezeki mereka. Subhanallah, Allah Akbar. Sebab itu saya jumpa ada orang tapi kena jaga binatang ni, jangan mengganggu jiran. Itu syarat paling utama bila kita nak pelihara binatang. Kena ikhtiar kuat sikit lah. Masya Allah. Jadi alhamdulillah muslimin-muslimat di mata Allah sekalian, sebenarnya kan dalam bab menjaga binatang, tumbuhan dan sebagainya, ia juga dalam fasa apa? Bab berkaitan dengan tajuk kita, bab takwa. Takwa, mereka yang bertakwa, golongan-golongan yang bertakwa, iaitu mereka yang melaksanakan amanah sebagai manusia. Kan sebagai manusia, amanah kita ini kena jadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang muslih. Hamba Allah yang soleh, ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang baik. Baik dengan Allah. Baik dengan Allah. Dari sudut ibadah jaga, dari sudut maruah jaga, dari sudut akhlak jaga, dari sudut aurat jaga. Kan hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang baik. Baik, Masya Allah. Dan kena jadi yang muslih. Muslih ni yang beri kebaikan. Kita kena jadi orang yang baik, soleh, dan kita kena jadi orang yang muslih, iaitu orang yang beri kebaikan. Orang yang baik, dia akan beri baik. Itu macam Prof Muhaya pula kan. Ada, beri, dapat. Itu tagline Prof Muhaya kan. Ada, beri, dapat. Kita ada sesuatu, kita akan beri sesuatu, dan kita akan dapat sesuatu. Memang betul. Orang yang baik, dia akan beri yang baik. Masya Allah. Kalau dia dalam hatinya buruk, dia pun akan keluarkan yang buruk juga. Na'udzubillah min zalik. Jadi bermula dengan hati yang baik, dibentuk dengan ibadahnya, zikirnya, baca Qurannya, jaga semualah batasan pergaulan, kita pun jadi orang baik. Tapi belum cukup lagi tanggungjawab jadi hamba. Okey, kita perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, A'udzubillah minasyaitanirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk memperhamba dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya memang tujuan utama, dan jika tidak disebabkan tujuan ini, Allah tak ciptakan kita. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtu, dan tidak, nafi dulu, dan tidak, khalaqtu, aku menciptakan minal jinni wal insi, wa ma khalaqtu jinni wal insi, dan tidak aku menciptakan jin dan manusia illa, kecuali, illa liya'budun, kecuali untuk memperhambakan diri kepada Allah. Maksudnya kalau bukan sebab ini, Allah tak ciptakan kita. Allah tak ciptakan jin, Allah tak ciptakan manusia. Memang dua makhluk inilah. Kan jin, ada jin soleh, ada jin beriman, ada jin yang bertakwa, ada jin yang kafir, iaitu syaitan dan iblis. Jadi manusia pun dua, ada manusia yang baik, manusia yang soleh. Masya Allah, ini di kalangan, akan berada di kalangan para malaikat, ataupun manusia yang melakukan maksiat kejahatan, ini adalah yang mengikut jejak langkah syaitan. Sahabat-sahabat di mata saya, kembali kepada formula tadi. Kita perlu jadi baik. Kan? Tulis yang baik, berkata yang baik, mendengar yang baik, melihat yang baik, makan yang baik, kaki melangkah ke tempat yang baik. Belum cukup lagi. Subhanallah, sebab tanggungjawab kita dua. Tanggungjawab kita dua, tuan-puan sekalian. Yang tadi tu firman Allah, memperhambakan diri kepada Allah. Tanggungjawab kita yang kedua, berdasarkan firman Allah, A'udzubillah minasyaitanirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah berfirman, wa iz qala, dan apabila Allah berfirman kepada para malaikat, wa iz qala rabbuka, dan apabila berkata, berfirman Allah lil malaikah, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menjadikan di muka bumi Allah ini khalifah. Qalu, lalu para malaikat berkata,
ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, adakah kamu ingin menjadikan padanya, iaitu pada muka bumi, mereka yang menumpahkan darah dan melakukan kerosakan di muka bumi. Malaikat sebut siapa ni? Khalifah ini, ya Allah masukkan manusia sebagai khalifah. Lalu malaikat berkata, ya Allah, adakah ya Allah Engkau ingin menjadikan manusia itu sebagai khalifah, sedangkan manusia itu akan menumpahkan darah dan akan melakukan kerosakan di atas muka bumi? Wa nahnu, dan kami ya Allah, nusabbihu, yang selalu menyucikanmu, bertasbih kepadamu, wa nuqaddisu lak, dan kami ini selalu menyucikanmu ya Allah. Bagaimana malaikat tahu bahawasanya masa tu Allah baru kata nak ciptakan manusia sebagai khalifah? Dan bagaimana ya, tuan pasal kalau kita fikir, macam mana ya malaikat dah tahu bahawa manusia ni akan melakukan kerosakan. Itu yang para alim ulama, kalau kita baca kitab tafsir, menafsirkan ayat ini, kerana Allah telah memberitahu sifat-sifat manusia kepada malaikat. Sifat manusia yang tamak haloba, sifat manusia yang suka melakukan kerosakan, yang berdendam, yang ada sifat-sifat yang buruk, dan adanya sifat-sifat manusia inilah yang akan menyebabkan keburukan di atas muka bumi. Tamak, menarah bukit, bukau, gunung ganan, mengotorkan lautan, mengotorkan udara dengan segala macam lah yang keluar daripada kilang itu ini kan, mengotorkan sungai dan sebagainya, kerana sifat tamak, kerana sifat yang tidak bertanggungjawab. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, kita ni sebenarnya kalau tulis seronok, tuan-puan sekalian, kita ni kalau tulis seronok ni, tuan-puan sekalian, kita kena jadi hamba Allah yang baik, soleh, dan hamba Allah yang muslih. Jadi sebagai hamba, kena jadi hamba yang baik. Kan tadi, kita ni pegang dua bahu kita ni, tuan-puan sekalian, semua orang tak terlepas dua ni. Ini tujuan Allah ciptakan kita. Disebut di dalam Al-Quran, memperhambakan diri kepada Allah sebelah kanan, yang kedua jadi khalifah Allah sebelah kiri. Apa maksudnya? Jadi hamba Allah mentaati segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Menjadi khalifah Allah pula, saya bukan khalifah, saya tak nak khalifah. Memang Allah jadikan kita khalifah. Saya orang biasa je, tak ada ilmu, takkan jadi khalifah. Tuan-puan sekalian, tapi Allah dah sebut, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah memang jadikan manusia sebagai khalifah. Khalifah membawa masuk pemimpin yang memakmurkan bumi ini mengikut cara masing-masing, keadaan dan kadar masing-masing. Saya mengikut kadar saya. Bagaimana saya menjadi khalifah, menanggung tanggungjawab sebagai manusia yang kena jadi manusia yang baik dan manusia yang berikan kebaikan. Tuan-puan jadi isteri, beri kebaikan pada suami, pada anak. Seorang anak beri kebaikan pada ibu ayah begini. Ustazah, saya tak ada isteri, saya pula tak ada suami, Ustazah. Saya tak ada anak-anak, saya hidup sebatang kara. Saya nak beri kebaikan pada siapa? Jagalah kucing, beri kebaikan pada kucing. Peliharalah pokok, siram pokok hari-hari. Pokok keluarkan karbon dioksida. Kita jadi penyumbang asbab bumi ini seimbang dan mengeluarkan pokok keluarkan oksigen. Oksigen kita sedut. Betul tak? Kita keluarkan karbon dioksida. Saya kalau pokok, alhamdulillah kat rumah pun banyak pokok. Bila time-time ada waktu siram pokok tu, rasa macam penyumbang kepada oksigen. Rasa macam tu, rasa macam wah, penyumbang oksigen. Subhanallah. Kita tak tahu betapa banyak, tak tahulah Allah nilai macam mana, Allah kira macam mana tu. Kan? Kita duk siram, kita duk baja pokok tu, setiap pokok tu mengeluarkan oksigen yang disedut oleh manusia. Kita penyumbang oksigen. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita penyumbang kepada yang lain tu, mereka yang duk tebang pokok itu, pokok kita panggil tarah, sampai banjir besar. Mereka jawablah di akhirat besok. Sampai banjir balak, sampai hutan digondolkan. Memang balak ni mahal. Balak ni memang mahal, tuan-puan sekalian. Tapi jawablah di akhirat besok. Tak tahulah ni pemimpin mana, ataupun pemimpin kata pihak konsultan ataupun pihak pemaju yang salah, pihak yang tu salah, saling tunding jari. Di dunia boleh tunding jari, di akhirat kelak bukan tangan yang bercakap, tetapi bukan lidah yang bercakap. Ketika itu tangan yang tanda tangan, tangan yang bagi arahan. Semua kerja-kerja tu dilakukan. Mereka yang merosakkan muka bumi, jawab di hadapan Allah kelak, yang menyebabkan banyak berlaku bencana-bencana alam,
Kita penyumbang kepada pemeliharaan muka bumi. Subhanallah, tanam pokok, siram pokok, penyumbang kepada oksigen. Sebenarnya kalau nak cari alasan, kita boleh cari 1000 alasan. Tapi daripada mencari alasan, baik kita mencari peluang untuk buat banyak kebaikan yang terbentang luas di hadapan mata. Sebab itu, kita jadi orang baik dan beri kebaikan kepada orang sekeliling kita. Kawan ke, rakan sekerja ke, beri kebaikan. Binatang ke, tumbuhan. Jadi ingat formulanya, kita kena jadi orang yang saleh dan orang yang musleh. Orang yang saleh, orang yang baik. Taat pada Allah, tinggal larangan Allah. Orang yang musleh pula adalah orang yang beri kebaikan kepada makhluk. Nampak tak? Soleh lebih kepada ikatan kita dengan Allah. Manakala musleh pula ikatan kita dengan makhluk. Manusia, binatang, gunung ganang, udara, semua itu makhluk. Tumbuhan, semua itu makhluk, tuan-puan dan mati Allah sekalian. Masya Allah. Jadi cuba fikir hari ini kita nak buat kebaikan apa sebagai menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah. Khalifah tu umum. Tapi maksud umumnya adalah memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi. Maksudnya jaga bumi Allah ini dan segala makhluk tu. Macam itulah beri kebaikan. Jadi jangan salah kalau orang tu, cukuplah saya jaga diri saya, yang penting saya baik, yang penting saya jaga lidah saya. Tak cukup tuan-puan sekalian. Ada tanggungjawab sebagai khalifah, sebagai memakmurkan bumi. Ada orang fikir diri dia je, jaga diri dia saja. Kan, buat yang penting diri dia, tak buat dosa. Allah akan tanya, apa tanggungjawab kamu kepada muka bumi? Apa tanggungjawab kamu? Kan, kerja kamu komplain je. Komplain je, ya apalah ni kucing ni, orang ni buang mengata-ngata ni. Tuan-puan sekalian, kalau pergi pasar, tepi jalan kan, kucing-kucing yang kelaparan. Yang Allah izinkan kita tengok dan Allah izinkan kita jumpa kucing tu. Sebab bila kita dah latih anak-anak jaga kucing kat rumah ni, tuan-puan sekalian, dia orang ni kalau nampak kucing tengah jalan yang lapar tu, lepas ni kita kena standby ni lah kan Ustaz, kita kena standby bawa makanan kucing kan. Sebab budak-budak ni kalau nampak kucing yang lapar tengah jalan, sebab kita dah pelihara kucing, memang cari makanan lah bagi. Masya Allah. Allah izinkan binatang tu sampai pada kita. Agak-agak ujian tak untuk kita? Ujian tau. Ujian. Pernah macam ke kedai makan kan, bila kucing yang lapar datang kat kaki kita kan, lepas tu kan, bila kita bagi, tuan kedai marah. Jangan bagi, nanti dia duduk kat sini, jangan bagi. Lepas tu kan saya kata, tak apa, saya bagi makanan kita ni, saya bagi. Lepas tu nanti saya bersihkan. Sebab dia kata nanti kotor, tak apa, nanti saya bersihkan. Nanti saya kutip balik, saya bersihkan. Lepas tu kan, ada setengah saya tanya, Encik mesti banyak sisa makanan kan? Banyak sisa makanan kan? Memang banyak sisa makanan. Kenapa kucing ni lapar? Kenapa tak bagi sisa makanan yang orang ambil-ambil ni kan? Nanti kucing ni tak lari, duduk sini je, tak tahan yang ni. Lepas tu saya kata, ya Allah, saya kata kadang-kadang tu saya tengok ada yang jaga. Oh, memang kita ada bagi. Lepas tu ada tempat najis dia. Kalau ditrain kucing ni berak di tempat dia, insya-Allah dia akan berak tempat dia. Kadang-kadang saya tengok yang kedai-kedai makan yang jaga, saya kata, saya doakan, saya kata, subhanallah, mudah-mudahan asbab Tuhan buat ihsan pada binatang ni, limpah ruah Allah pelihara perniagaan Tuhan daripada dengki manusia pada sihir. Limpah ruah rezeki Tuhan, subhanallah. Sebab saya tahu sisa makanan paling banyak di kedai makan lah. Tapi mereka sanggup tak bagi sebab tak nak kucing ni datang berkumpul dan sebagainya. Saya memang dibesarkan dengan mak ayah saya pelihara kucing. Kucing yang orang buang dekat pasar, dekat mana, kucing-kucing ni macam ada connection ke. Tiba-tiba datang je kucing-kucing jalanan tu. Padahal orang buang kat pasar jauh juga daripada rumah kami. Tapi mungkin dia panggil kot kawan-kawan dia yang lapar datang. Jadi kami pada kecil dia ajar apa? Adalah kerja masing-masing. Yang tariknya kan, najis mereka. Lepas tu yang kena, mak ayah ni memang beli ikan khusus di pasar untuk direbus setiap hari bagi makan kucing campur dengan nasi. Ikan bukan ikan yang busuk-busuk, bukan sisa makanan, tapi beli ikan khas. Yang tu lah sampai sekarang mak pun masih lagi pelihara banyak kucing. Tapi tak ganggu jiran. Memang najis tu kena uruskan. Walaupun kucing jalanan, bila ditrain, letak najis ni dan sebagainya. Jadi tuan-puan dan mata Allah sekalian, kadang-kadang binatang yang kita temu tengah jalan, yang Allah nampakkan depan mata tu sebagai ujian. Kamu nak laksanakan tak tanggungjawab kamu sebagai khalifah untuk memakmurkan muka bumi? Bahkan anjing kalau kita jumpa yang lapar,
anjing yang lapar, yang dahaga. Allahu Akbar. Sebab itu ya, kisah benar dalam kitab Riyadhus Shalihin itu apa sekali, nanti kita akan sampai pada kisah tu. Itu hadis yang sahih ya. Cerita tentang seorang wanita pelacur. Maksudnya wanita yang selalu bergeluman dengan maksiat. Satu hari dia nampak ada kucing yang anjing yang dahaga. Kisah ni berlaku sebelum perutusan Nabi. Tu Nabi cerita, Nabi akan bercerita suatu ketika dahulu. Maksudnya berlaku dalam kalangan biasanya Bani Israel. Bukan cerita selepas, cerita sebelum kelahiran Nabi. Nabi cerita ada seorang wanita pelacur. Maksudnya wanita yang banyak melakukan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Wanita ini kan melihat ada seekor anjing yang kelaparan, yang kehausan. Lalu dia sanggup ya dengan kasut ni, dengan ini untuk memberi makan, memberi minum kepada anjing tersebut. Lalu disebabkan itu dia dapat rahmat Allah. Dan menurut sebahagian ahli tafsir mengatakan wanita ini dapat rahmat Allah dan dapat hidayah dan menjadi wanita yang baik. Sebab itu dia mendapat syurga. Sebab itu dia dapat syurga. Sebab itu dia diberi ganjaran syurga Allah. Jadi sebab itu ada perbincangan, adakah wanita ini dia meninggal walaupun dia tidak berubah, dia masih melakukan maksiat tapi dia dapat syurga. Sebab itu bila kita tengok dari segi syarah kan, sebagai ulama mengatakan wanita ini asbab dia buat baik pada binatang, lalu dia dapat rahmat Allah. Rahmat Allah datang dalam bentuk hidayah. Lalu wanita ini menjadi wanita solehah, wanita yang baik. Dan maksudnya itu yang nampak ada kaitan tu dengan buat baik pada binatang ni, buat baik pada tumbuhan ni mendatangkan rahmat Allah. Bila Allah beri rahmat, maka kehidupan kita jadi baik. Kehidupan kita dilindungi oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan petunjuk, menjadi orang yang baik. Macam itulah tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi kalau kita jumpa anjing, walaupun mungkin ketika itu syariat Nabi yang sebelum ini anjing itu bukan hukumnya seperti sekarang. Tapi sekarang kalau kita bagi makan pada anjing, kita beri minum pada anjing sekalipun, dapat pahala, tetap dapat pahala. Bukannya anjing tu kena sepak, anjing tu jangan tak, itu binatang yang lapar, yang mempunyai rasa lapar seperti kita. Kalau kita buat kebaikan dan memberi makan kepada, juga adalah sifat yang terpuji dan boleh dapat pahala. Subhanallah, anjing dan khinzir ataupun babi ni ada binatang yang menguji kita tuan-puan sekalian, menguji orang beriman bagaimana. Sebab dua binatang ini kenapa jadi najis, ada hikmah yang besar. Kalau nak cerita pasal hikmah, dulu saya kerja bahagian halal, memang pasal kajian terhadap babi, tuan-puan sekalian, babi ni, minta maaf lah sebut babi ya. Ustazah sebutlah khinzir. Babi bahasa Melayu, tuan-puan sekalian, khinzir tu bahasa Arab. Tapi ialah nak bagi lembut khinzir. Babi ni okey. Ini bukan ni ya. Khinzir tuan-puan sekalian, daripada muncung dia, comel tak muncung babi, muncul khinzir ni sampai ekor. Bila matilah seekor khinzir, terlalu banyak manfaat, sebab tu khinzir ni, dulu saya kerja bahagian halal kan, orang pengarah bahagian halal. Jadi bukan main dengan khinzir, bukan main dengan babi, tapi baru belajar rupanya dunia industri hari ini, binatang nombor satu paling banyak industri guna adalah babi. Paling banyak guna babi. Daripada muncul dia sampai ekor dia, tuan-puan sekalian, banyak manfaat. Mati seekor babi, untung besar. Pelihara seekor babi, banyak untung berbanding pelihara binatang yang lain. Sebab itu ternakan babi, khinzir, minta maaf sebut babi, ada orang tak suka dengarnya. Tindakan sebut khinzir tak rasa kebabian tu. Macam itulah. Ternakan khinzir paling nombor satu dunia lah. Peternakan khinzir nombor satu dunia. Binatang yang paling susah nak mati, paling mudah nak pelihara. Dia, kandang dia tak perlu dibersihkan. Memang dia hidup kotor. Kalau bersih dia tak boleh hidup. Kalau binatang lain nak kena bersih, nak kena itu, dia susah nak mati. Dia tak macam lembu ada penyakit dia gini, sikit-sikit. Tuan-puan, daripada gigi dia, rambut dia, bulu dia, tulang dia, usus dia, paru-paru dia, daging dia, nak sebut apa? Maksudnya every part of khinzir tu semua boleh guna. Untuk pharmaceutical, untuk ubat-ubatan,
untuk bahan gunaan, untuk kosmetik, untuk apa? Untuk bahan makanan. Surimi tu. Bila saya ni masuk bahagian halal, pasu pergi kursus itu, kursus ni. Sebab itu kalau kita tengok bulu-bulu nak buat cat tu, yang paling berkualiti bulu daripada khinzir. Tahan lama dan murah. Gigi dia semua boleh guna. Bahkan cuba tuan-puan boleh google lah. Kan? Kalaulah manusia ada masalah paru-paru, ada masalah usus, ada masalah persamaan khinzir dengan manusia sangat dekat berbanding binatang lain. Bahkan saintis dah ada keluarkan kan hasil kajian mereka, manusia ni boleh ambil buah pinggang khinzir, boleh guna usus khinzir bila ada masalah usus dan sebagainya. Nak kata persen persamaan manusia dengan binatang paling dekat adalah khinzir. Sebab tu jadi ujian dan jihad bagi umat Islam hari ini. Subhanallah, nak menyelamatkan diri kita daripada apa-apa dan sesuatu yang bercampur dengan khinzir. Bila kaji binatang lain, ambil usus-usus binatang lain, tak boleh match dengan manusia. Tapi khinzir ada match. Namun ada situasi yang mana bila darurah, di situlah ada perbincangan dan fatwa yang dikeluarkan. Bila darurah, bila keperluan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sebab itu jadi kewajipan kita. Beli kosmetik ke, ialah barang farmaceutical ke, ubatan ke, bahan gunaan ke, ada logo CJ halal tu. Sebab apa? Industri import luar negara yang kita tak kontrol ni paling murah. Khinzir ni sumber yang berkualiti dan sumber paling murah. Berbanding kalau mereka nak dapatkan kualiti yang sama tapi sumber organik mahal. Sebab tu organik ni jadi mahal. Oh, kita bukan guna daripada sumber khinzir, daripada sumber ikan contohnya. Okey, kalau kecantikan ni kan dia ada injek, apa kita panggil, injek orang-orang ni kan, injek macam-macam lah yang injek. Dia ada macam-macam sumber. Kalau sumber khinzir memang murah dan dia panggil, dia punya efek dia contohnya 80%. Okey, tapi yang halal collagen ni, contohlah collagen ambil pada sumber ni, tapi efek dia rendah sikit 50% dan mahal. Macam tu. Sebab tu yang pergi buat rawatan kosmetik apa semua di Korea, di negara-negara yang bukan Islam tu, hati-hatilah. Makanan, bahan makanan tu apa sekalian, Masya Allah, na'udzubillah min zalik, platelet darah digunakan, darah khinzir tu diorang dan sebagainya. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, saya bila masuk bahagian halal dulu, sebelum saya resign, saya penolong pengarah bahagian halal. Untuk inspection CJ halal, kena belajar ingredient, belajar bahan-bahan kritikal dalam setiap produk. Tuan-tuan sekalian, saya masa tu kan memberontak. Ya Allah, kenapalah aku ni belajar syariah, belajar pelajar Islam, tiba-tiba kena belajar bahan gunaan, keluar masuk kilang, pergi buat inspection, buat rush rumah sembelih. Rupanya ilmu tu ilmu yang sangat berharga. Allah paksa saya bila jadi jawatan di bahagian tersebut. Amanah tu paksa diri belajar sesuatu yang baru. Dan ilmu itulah yang saya keep ulang-ulang dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, ramai mungkin tak tahu latar belakang saya sebelum ni. Saya kerja di JAKIM, dihantar ke Jawatan Agama Negeri Sembilan. Jawatan pertama penolong pengarah bahagian Undang-Undang Keluarga Islam. Saya jadi ketua unit runding cara. Kemudian saya pindah ke bahagian halal, penolong pengarah bahagian halal kan, di unit pendaftaran, tengok ingredient. Kemudian ada juga buat tugas-tugas inspection ke kilang-kilang. Lepas tu saya resign tahun 2017. Jadi sekarang tahun 2022, dah hampir 5 tahun lah resign. Tapi pengalaman 9 tahun menjadi staff tu, menjadi kaki tangan penjawat awam tu, Allah beri saya ilmu, skill, pengalaman yang pelbagai. Macam tu lah. Jadi tuan-puan yang dimati Allah sekalian, sebab itu talabul halal jihadun. Mencari yang halal jihad. Subhanallah, mencari yang halal jihad. Sebab itu hari ni ramai yang berusaha untuk apa, tuan-puan sekalian, berusaha untuk back to nature kan, walaupun mahal. Produk yang ada CJ halal mahal sikit, produk CJ halal kurang efektif berbanding produk daripada Korea, berbanding ni kan, overseas tapi tak ada logo halal. Kita memilih juga yang ada halal kerana apa, itulah jihad
umat akhir zaman ni nak menyelamatkan diri daripada khinzir ni, tuan-puan sekalian. Terlalu banyak sangat bahan-bahan yang digunakan daripada khinzir. Kenapa Ustazah Allah jadikan khinzir binatang paling murah, paling mudah nak ternak, paling banyak manfaat dan paling berkualiti? Untuk menguji keimanan umat akhir zaman sejauh mana dia menjaga batasan yang Allah tetapkan. Jangan batasan sini, jangan langkau. Walaupun kehendak keinginan tu besar sangat, sekian-sekian. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kan dia punya daging. Sebab tu Mak Saleh, orang yang pok-pok ni, mereka memang kata daging paling manis, paling sedap, paling terbaik daging khinzir. Tapi mereka mula dah jumpa penemuan-penemuan bahaya je daging khinzir, mudarat ni. Maksudnya keuntungan dunia untuk sementara ya, tetapi jangka masa panjang bahan-bahan daripada khinzir ini merosakkan manusia, memberi penyakit yang tidak boleh diubati, yang mereka cuba nafikan. Okey, tuan-puan di mata Allah sekalian, mohon maaf, sekarang dah pukul Ustaz 8.5 minit 8.40 jam tu Ustaz. Okey, Ustazah tak baca sikit pun ni daripada tak baca sikit pun daripada apa, daripada kitab kita. Ya, kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kuliah Riyadhus Salihin kita yang ke 112. Kita sambung pada muka surat 90 ni. Tuan-puan yang baru mengikuti, tuan-puan belilah ni dengan akaun Shopee kita ada, Galeri UAH. Nanti kita tengok komen ya. Siapa yang nak beli tengok komen. Kita gunakan kitab Riyadhus Salihin ni. Walaupun kadang Ustazah cakap banyak, hurai sikit, mohon maaf. InsyaAllah huraian tu berkaitan juga dengan tajuk. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Allah berfirman lagi dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberikannya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ibnu Katsir berkata, maksud barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan membukakan kepadanya jalan keluar daripada masalah dan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Maksudnya dari arah yang tidak pernah terlintas dalam fikirannya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Sebab itu kita sebutkan apa maksud takwa, definisi takwa. Para alim ulama, muslimin muslimat banyak menafsirkan maksud takwa adalah mereka yang mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kita kena ingat pengajian kita beberapa hari yang lepas kita sebutkan apa. Orang yang beriman insya-Allah masuk syurga, tapi belum dijamin masuk selamat daripada api neraka. Tetapi orang yang bertakwa insya-Allah jamin syurga, haram neraka. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ada satu kisah. Seorang wanita ni, subhanallah, dari sudut zahirnya, subhanallah muslimin muslimat, kita boleh katakan ia wanita yang sempurna dari sudut zahir. Dari sudut wajahnya, dari sudut kerjayanya. Kemudian subhanallah, dilihat zahirnya wanita yang baik. Lalu dia bercerita, Ustazah, saya sedang diuji dengan ujian yang sangat berat, kan, melalui suami, sekian. Lepas tu dia kata, saya dengar ceramah Ustazah kata banyakkan kes-kes yang Ustazah handle sekian-sekian, banyakkan istighfar, banyakkan buat itu, saya dah buat semua Ustazah. Tapi kenapa Allah belum buka jalan untuk penyelesaian bagi masalah saya? Kenapa dia tanya. Lepas tu, apa yang saya lihat pada dirinya secara zahir, dia seorang wanita yang belum menutup aurat dengan sempurna. Ramai orang tak suka bila saya kaitkan dengan aurat. Tapi tak apalah, saya tetap nak menyebutkan hal yang seperti ini. Saya pun kata terus terang pada dia, saya kata, puan, Masya Allah, tak silap saya dia VIP, Datin. Ya, saya panggil dia Datin. Saya kata, Datin, Alhamdulillah, Datin ada semua. Datin ada rupa, Datin ada kerjaya yang baik, Datin ada harta, anak-anak Datin pun baik. Tapi sekarang Allah uji dengan suami adalah harta yang Datin ada yang paling Datin sayang. Betul tak? Betul Ustazah.
Antara banyak-banyak nikmat Allah bagi, yang saya paling sayang suami. Kenapa Allah uji Datin begini? Mungkin ada sesuatu yang belum Datin tunaikan hak Allah. InsyaAllah jika Datin tunaikan hak Allah ini, Allah tunaikan keperluan Datin. Apa maksud Ustazah? Saya jaga solat Ustazah, saya dah buat sedaya upaya, bahkan saya dah buat amal dengan istighfar. Ustazah kata 1000 kali dalam satu ceramah saya dengar untuk keluar jalan ni. Betul, tapi Datin faham apa daripada istighfar? Istighfar tu mohon ampun. Betul tak kita ni betul-betul mohon ampun dengan Allah? Apa maksud kita mohon ampun dengan Allah? Kita berhenti melakukan maksiat kepada Allah. Istighfar ni bukan tuntutan lidah je, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan sebagai ulama kata, ada satu perbuatan sia-sia. Siapa yang banyak istighfar tetapi tidak meninggalkan maksiat. Istighfar banyak tapi maksiat masih berterusan. Istighfar banyak tapi masih fasik, masih berterusan melakukan maksiat. Saya kata, ada tak lagi maksiat yang Datin buat berterusan? Saya tak buat maksiat, dia kata. Saya tak buat maksiat. Maksiat apa Ustazah? Saya tak buat maksiat. Datin faham apa maksiat? Yelah berduaan macam tu kan. Saya tak buat benda-benda tu. Datin maksiat adalah apa sahaja larangan Allah itu maksiat. Apa sahaja larangan Allah itu maksiat. Saya pun kan dah berlapik-lapik tu belum faham. Saya kata, minta maaf sangat Datin, yang saya nampak, saya tak tahu di belakang. Datin memang orang baik, saya tak nafikan. Saya dah kenal lama Datin kan. Datin orang baik. Cuma mungkin ya Datin istighfar belum beri kesan kepada pakaian. Saya menasihati diri saya kata, dan Datin juga mungkin Datin perlu pakai pakaian yang mengikut kehendak Allah. Sebab dia pakai masih lagi macam nampak bentuk badan, tudung singkat nampak dada. Saya kata laburkan sikit, kita usaha supaya dada kita ni, aurat bahagian dada kita ni tutup. Pakaian kita ini longgar sikit Datin. Stokin kita boleh belajar pakai, Masya Allah. Ini aurat Datin, saya kata begini-begini. Mungkin asbab itulah ya, Allah nak panggil kita nak jadi hamba-Nya yang lebih baik. Sebab apa tuan-puan sekalian? Janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak memungkiri janjinya. Bila Allah berjanji, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar daripada setiap masalah dan kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Tafsir Ibnu Katsir berkata, Ibnu Katsir ulama besar dalam bab tafsir Al-Quran menyebutkan, maksudnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Ini bukan kata saya ya, kata ulama tafsir muktabar ini. Apakah maksud barang siapa yang bertakwa kepada Allah? Ulama Ibnu Katsir berkata, Imam Ibnu Katsir berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Allah membawa maksud adalah takwa kepada dalam hal yang diperintahkan Allah dan meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan bukakan kepadanya jalan keluar daripada masalahnya dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Maksudnya dari arah yang tidak pernah terlintas dalam fikirannya. Itulah dulu tuan-puan sekalian, kalau orang lelaki datang ngadu masalah sebagai penjara, ibu bapa ngadu masalah anak, anak mengadu masalah ibu bapa, apa saja, mesti saya akan tanya, bab ada tak kewajipan yang kewajipan belum dilaksanakan. Sebelum suami ni datang ngadu masalah isteri, sebelum saya panggil isteri untuk dinasihati, memang suami tu dulu kena ni, cik solat encik macam mana, zakat encik macam mana, minta maaf saya tanya, encik ada buat ni tak, macam mana dengan puasa. Lepas tu bila suami kata, saya ni semayang Ustazah, semayang, kadang-kadang adalah tinggal kan, gini-gini, saya terus kata, encik jangan harap untuk ditaati dan dihormati oleh isteri kalau encik sendiri tak taat dan hormat pada Allah. Encik nak tundukkan hati isteri, macam mana encik sendiri tak tunduk kepada Allah, sedangkan hati isteri dan anak-anak Allah yang pegang, bukan encik. Encik belanjakanlah seluruh isi dunia sekalipun untuk membeli hati isteri dan anak-anak, encik takkan dapat tanpa izin Allah. Allahu Akbar. Isteri mengadu begini-begini kan, suami ibu ayah mengadu masalah anak sikit-sikit. Saya akan tanya ibu ayah, sebelum mengadukan perihal anak, mari kita muhasabah diri kita, saya kata. Sebab bimbang, kita macam nak ngadu masalah anak, sebenarnya kita sedang membuka pekung dada sendiri.
Saya subhanallah tak apa sekian, bukan cakap pasal orang. Saya dengan suami, memang bila ada masalah dengan anak, ni cik suami kat depan ni kan, mesti sebut, ya Allah bang, apa dosa kita? Allah beruji anak ni, Allah nak tegur kita. Apa yang anak buat ni, cerminan kita. Kan? Adalah kesilapan ke, adalah apa yang anak buat kan? Kan? Sekian-sekian. Allah sedang tegur kita. Kita nak marah anak lebih-lebih, sebenarnya kena marah diri kita lebih lagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah uji kita direct, kita kuat, kita tetap bangkit. Tapi bila Allah uji anak, kita terduduk kan. Sebab apa Allah uji sesuatu yang kita sayang? Allah uji sesuatu kita sayang sebab dengan ujian tersebutlah kita boleh balik kepada Allah. Kuat kita berusaha, berdoa, bertaubat dan sebagainya. Lepas tu Datin ni kata, ya Allah Ustazah, saya baru faham maksud istighfar. Saya duk banyak istighfar sampai ribu-ribu kali. Tuntutan istighfar tu bukan hanya pada lidah ya Ustazah, perlu bukti dengan perbuatan. Betul Datin. Istighfar tu mohon ampun, taubat nasuha. Istighfar tu kita mohon ampun, dan bukti taubatan nasuha itu disebut dalam, memang semua ulama sebut, kalau kita betul mohon ampun dengan Allah, pengampunan yang sebenar itu menuntut apa? Tinggalkan maksiat, melakukan ketaatan, nekat tidak mengulangi. Itulah dia. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita tengok di dalam kitab Musnad disebutkan bahawa Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah memberikan kepadanya kemudahan dari setiap kesedihannya, dan memberikan kepadanya jalan keluar daripada setiap kesempitannya, dan memberinya rizki yang tidak disangka-sangkanya. Masya Allah. Ini hadis Nabi ni daripada Ibnu Abbas. Saya sambung baca kitab tuan-puan sekalian. Ini bukan ayat saya ya. Oh Ustazah ni janji tu janji ni. Ini hadis Nabi. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah memberikan kepadanya kemudahan dari setiap kesedihan, dan memberikan kepadanya jalan keluar daripada setiap kesempitan, dan serta memberinya rezeki yang tidak disangka-sangkanya. Janji Allah dan janji Rasulullah adalah janji yang paling ditepati, yang paling diyakini, yang mustahil untuk diingkari. Janji kita, janji manusia paling lemah tu apa sekian. Kita nak percaya pada janji siapa lagi? Tapi itulah jawapannya. Kepada siapa yang tanya saya kan, Ustazah saya dah istighfar banyak kali, tetap miskin juga. Istighfar banyak kali, masalah tetap banyak. Mungkin istighfar kita pada lidah. Semua orang boleh cakap I love you, I love you, I love you. Ramai mana suami yang cakap I love you dekat isteri? Saya sayang awak saya. Tapi tak bertanggungjawab pada isteri, tak bagi nafkah, tak cari kerja sungguh-sungguh untuk memenuhi keperluan keluarga. Bila duk sebut I love you, I love you, I love you, tapi tak bertanggungjawab. Satu hari isteri ni cakap, saya dah tak percaya dah pada I love you awak tu. I love you, sayang pada mulut je. Tindakan mana bang? Tindakan. Subhanallah, lidah kita minta ampun dengan Allah, tindakan mana tindakan? Subhanallah, jangan sampai istighfar itu balik semula pada kita. Sebab lidah ni memang boleh sebut, lidah banyak menipu. Sebab tu Allah tutup, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah tutup mulut. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka tangan akan bercakap, kaki akan bercakap. Kan? Mulut mohon ampun, tetapi kaki masih buat maksiat, tangan masih buat maksiat, tubuh badan masih melakukan maksiat kepada Allah. Apa erti mohon ampun kita dengan lidah? Habis tu Ustazah, tak payah mohon ampun, tak payah istighfar. Tuan-puan sekalian, terus istighfar. Terus melazimi istighfar. Mudah-mudahan istighfar itulah yang akan memberhentikan maksiat kita lakukan. Sebab jangan salah faham pula, kalau gitu sia-sia je lah istighfar. Jangan buat ayat pula, baik kau tak payah istighfar kalau kau masih buat maksiat. Tanpa sekian, teruskan istighfar. Mudah-mudahan istighfar itu kuat, menguatkan kita untuk meninggalkan maksiat yang masih kita tidak, yang sukar, yang masih susah kita tinggalkan. Na'udzubillahi min zalik. Jangan kita salah faham pula, kita pula buat ayat baik tak payah istighfar kalau masih buat maksiat. Tak, istighfar itulah akan membantu kita meninggalkan maksiat. Tapi jangan bertangguh lah, jangan bertangguh. Lagi cepat kita taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, lagi cepat Allah beri jalan keluar daripada masalah. Lagi cepat Allah berikan kegembiraan dan Allah murahkan rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar, insya-Allah. Firman Allah yang seterusnya dengan
kita akan bacakan besok firman Allah seterusnya dan yang ada kaitan dengan perkataan taqwa. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya ada satu pengumuman yang istimewa khusus kepada penduduk Terengganu. Ustaz boleh tak bagi saya tu poster. InsyaAllah petang atau malam ini saya akan bertolak ke Terengganu, balik ke kampung, tetapi dengan antara tujuan utama ziarah mak, kan, jumpa emak. Saya duduk kampung Batu Enam. Masya Allah. Muslimin muslimat, orang Terengganu, mungkin orang Kelantan kalau nak turun, mungkin orang Pahang kalau nak turun. Tapi hari tu bila saya buat pengumuman program di Terengganu, ada orang daripada KL pun turun. Okey, muslimin muslimat, ada program yang istimewa bertempat di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Perkarangan Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Ini kali pertama lah ya. Saya anggap saya nampak ini program besar lah ni. Perkarangan Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Ustaz boleh tak bagi tahu, saya tak faham kenapa PA masih bagi gambar ni. Sebenarnya gambar ni gambar reject. Memang nak minta tukar gambar ni. Sebenarnya memang dah lama bagi tahu gambar ni memang saya tak nak. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Okey, bicara santai, sempena Terengganu Football Club Black and White Day. Subhanallah, tuan-puan sekalian, cuba bayangkan. Alhamdulillah, saya ucap tahniah kepada kelab bola sepak Terengganu. Antara penaja utama kelab bola sepak Terengganu ini iaitu Ustaz, nama apa? Ya, Tuan Hafiziu, nama syarikat dia. Okey. Antara penaja utama pasukan bola sepak Terengganu hitam putih ni iaitu TDC. Sindian Berhad, TDC Global Sindian Berhad, iaitu Tuan Hafiziu dan isterinya Puan Sabarina. Tuan Hafiziu dan isterinya Puan Sabarina yang founder produk Siti Joy tu, susu tu, kolesterol susu tu, tuan-puan sekalian boleh search. Dan subhanallah, pujian dan ucapan tahniah dan syabas kepada Tuan Hafiziu dan isterinya Puan Sabarina dengan membelanjakan satu belanja yang besar menjadi penaja kepada syarikat bola sepak antara yang utamalah di negara kita, iaitu bola sepak Terengganu FC. Dan antara ikhtiar beliaulah menjadikannya hari ataupun kita sebut sempena Terengganu Football Club Black and White Day memasukkan program-program agama. Beliau menghubungi kami secara personal, secara peribadi. Dia kata, Ustazah, kalau bukan kita yang mewarnakan, kan, kelab-kelab bola sepak ini mewarnakan dengan warna-warna yang indah, kan, warna-warna indah, warna-warna yang warna-warna yang indah, bermaksud warna-warna Islami. Masya Allah, Allahu Akbar. Maka siapa lagi? Sebab itu mereka belanjakan jumlah yang sangat besar menjadi penaja bagi football bola sepak Terengganu. Dan memang daripada awal dia kata, nanti saya akan libatkan Ustazah, saya akan jemput. Dan memang beliau suami isteri menunaikan hasrat sedaya upaya. Sebab itu insya-Allah jumpa saya sempena Terengganu Football Club Black and White Day 2022 bersama Ustazah Asma Harun pada 25 Februari, Jumaat malam 9 malam. Akan ada ceramah umum. Jumaat jam 9 malam. Di mana? Di Stadium Bola Sepak Terengganu. Stadium Terengganu. Jadi orang Terengganu jumpa saya pada 9 malam Jumaat malam Sabtu. InsyaAllah akan bergema ceramah di Stadium Bola Sepak Terengganu. Pentas utama Kaniwa Perkarangan Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Dia ada pentas utama di Perkarangan Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Orang Terengganu, Kelantan, ni insyaAllah semuanya ikut SOP. Yang kedua, subhanallah, iaitu sebenarnya dah ada poster ya. Mana poster? Terengganu ceramah pagi tu. Tak. Ada ceramah Terengganu esokkannya hari Sabtu. Esoknya hari Sabtu. Siapa yang tak dapat Jumaat malam Sabtu pagi, ceramah kuliah duha perdana di Masjid Kampung Batu Enam, kampung saya.
Daripada Masjid Kampung Batu 6, rumah saya terus nampak. Memang rumah saya depan Masjid Kampung Batu 6. Masjid Taqwa Kampung Batu 6 yang membawakan tajuk Isra' dan Mi'raj. Sebenarnya dah ada belum poster tu? Sebenarnya dah ada. Saya terima daripada mak 2 hari lepas. Subhanallah, ceramah perdana, kuliah duha perdana, Masya Allah, jemput muslimin muslimat di Masjid Taqwa Batu 6, Kuala Terengganu, bermula jam 9 pagi, membawakan tajuk Isra' dan Mi'raj. Kita tahu ya, peristiwa penting bila bulan Rejab, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Subhanallah. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap dalam ceramah pagi ni. Betul tak pukul 9 pagi? Betul. Okey. Ya, subhanallah. Isra' merah penghayatannya dalam hidup Muslim. Okey, semua boleh rujuk di FB dan di IG dan juga di TikTok poster yang berkaitan, ada 4 program Balik Terengganu. Jadi teruslah Balik Terengganu ni kan, ziarah mak apa semua, terus kita aturkan program. Jadi insya-Allah jumpa di Stadium Terengganu dan jumpa di Masjid Taqwa Kampung Batu 6 pada Sabtu pagi jam 9 pagi. InsyaAllah, tuan-puan dimati Allah sekalian, dan kami buka bus jualan di Stadium Terengganu. Jadi bolehlah membeli sambil memberi. Dan saya juga akan berada di Galeri Terengganu pada hari apa ya? Jumaat pagi. Ya. Okey. Oh, buka Jumaat pagi. Jumaat petang. Confirm? Okey, pada Jumaat petang saya akan berada di Galeri Terengganu UAH. Pada Jumaat petang saya akan berada 1 petang mungkin sampai malam di Galeri Terengganu UAH. Jumaat malam tak boleh lah, ceramah. Jadi Jumaat petang tu jumpa orang, malam tu ceramah. Oh, tak boleh tu, tak boleh tu. Oh, penat tu jumpa orang pasal malam tu ceramah. Tak boleh, tak boleh. Nanti cek balik, nanti tengok pengumuman. Okey, tuan-puan, itulah saya sebenarnya nak tu sebenarnya kena selalu promote buku tu, tapi tak ada buku hijrahku ini untuk siapa tu. Okey, tuan-puan dan mata sayang, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf saya silap. Moga perkongsian kita hari ini dapat manfaat, dapat inspirasi, dapat motivasi. Selamat menjalani hari ini dengan terbaik. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dan surah kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz. Okey, terima kasih banyak. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.